Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan kelas kafah kita bagi minggu ini dengan tajuk Mizan dan Sirat. Baiklah anak-anak, pada minggu lepas kita telah sambung perkara sam'iyat, iaitu malaikat dan jin. Jadi pada minggu ini kita sambung lagi dua perkara sam'iyat. Ini adalah dua perkara yang terakhir dalam tajuk sam'iyat. Tajuk hari ini adalah tentang mizan dan sirat. Apa itu mizan? Okey, apa itu mizan? Mizan adalah neraca penimbang. Mizan adalah neraca penimbang. Maksud neraca penimbang ini sesuatu alat yang digunakan untuk menimbang. Neraca penimbang ini tidak sama dengan penimbang yang ada dekat dunia. Neraca penimbang di akhirat kita tak tahu macam mana gambaran dia, bentuk dia kita tak tahu. Tapi kalau kita nak tahu neraca dunia ni, dia adalah satu penimbang untuk kita menimbang sesuatu jisim barang. Dan ada berbagai-bagai jenis penimbang dekat dunia ni. Ada yang penimbang yang pakai tali, ada yang pakai ukuran macam yang orang letak jualan ikan semua tu. Itu adalah penimbang juga. Tapi bagaimanakah penimbang mizan bagi di akhirat nanti, kita sebagai manusia tidak dapat mengetahui bagaimanakah bentuknya. Cuma kita boleh tahu Allah telah mencipta mizan, iaitu penimbang. Untuk apa? Bagi menimbang amalan manusia pada hari kiamat. Penimbang yang Allah telah ciptakan ini, yang dinamakan mizan ini, adalah bertujuan untuk menimbang amalan manusia pada hari kiamat. Ia tidak diketahui sesiapa pun. Ia tidak diketahui sesiapa pun kecuali Allah. Ini yang Mak Limah cakap. Dia tak diketahui pun macam mana bentuk penimbang tu. Macam mana? Adakah macam dekat dunia? Kita tak tahu langsung macam mana keadaan penimbang yang Allah cipta. Cuma kita diberi gambaran bahawa amalan manusia ini akan dihisap selepas manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Amalan manusia itu akan dihisap, iaitu dinilai, kemudian dia akan timbangkan amalan tersebut mengikut amalan manusia pada waktu ketika dia berada di dunia. Baiklah, segala amalan yang dilakukan semasa di dunia dicatat oleh malaikat, sama ada amalan baik atau buruk. Inilah yang kita katakan semasa di dunia, selalu guru-guru akan mengingatkan kita. Kita mesti buat kebaikan. Kita mesti mengelakkan diri daripada melakukan kejahatan. Kenapa? Sebab satu, Allah tak suka kita melakukan perkara yang dia tak suka, dan Allah suka kita melakukan perkara yang Allah suka. Sebab tu dekat dunia Allah telah melantik malaikat, roket dan atik untuk mencatat dua amalan tadi. Amalan baik dengan amalan buruk. Sebab tu cikgu selalu cakap, dekat kiri kanan kita ni, bahu kiri kanan kita ada buku, iaitu buku amalan baik dengan buku amalan buruk. Maknanya yang kita buat sahaja perkara yang baik, amalan kita ditulis oleh malaikat dalam buku sebelah kanan. Manakala bila kita buat saja perkara yang buruk, amalan kita telah ditulis dalam buku di sebelah kiri. Inilah fungsi buku tersebut. Buku tersebut ini akan ditimbang, kan? Bila buku amalan tadi dia akan dihisap, dia akan tengok betul, dia akan tengok balik, kan, amalan-amalan buku tersebut.
Kemudian buku tersebut akan ditimbang. Macam mana gaya buku tersebut, macam mana gaya penimbang, kita tidak tahu. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Amalan tersebut akan dihisap. Amalan tersebut akan dihisap. Selepas dihisap dia buat apa? Amalan telah dihisap akan ditimbang. Kan? Manusia tadi apabila ditiup sangkakala, manusia akan mati, manusia akan dimatikan, kemudian manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita dah pernah cerita macam mana manusia menunggu untuk dihisap dengan berbagai-bagai keadaan. Kemudian setelah sampai waktu dihisap tadi, segala amalan tu akan dinilai. Dihisap ni macam dinilai. Setelah sahaja dinilai tadi, barulah amalan tersebut akan ditimbang. Mana yang banyak yang baik ke, banyak yang buruk. Kan? Okey, dia macam kalau kita periksa lah kan. Kalau kita belajar bersungguh-sungguh, tak lama kita akan melalui ujian. Tu dihisap, dia akan menilai kita. Kalau kita tak dapat jawab soalan periksa, nanti kita akan dapatlah keputusan kita tadi. Bila kita dah periksa, kita akan dinilai, kemudian kita akan dapatlah markah kita. Dan markah kita tu, adakah dia lulus atau adakah dia gagal. Kalau dia lulus, apakah yang dia akan dapat? Kalau dia gagal, apakah yang dia akan dapat? Begitulah gambarannya. Tapi gambaran nak kata kita punya amalan dekat akhirat ni lagi dahsyat lah. Nak berbanding dengan kita menghadapi peperiksaan. Okey, amalan yang dihisap tadi akan ditimbang dengan mizan. Dah dihisap, kemudian ditimbang. Ini kena ingat satu persatu bagaimana perjalanan manusia di alam barzah. Manusia dimatikan, kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian menanti untuk dihisap. Setelah dihisap, manusia akan ditimbang ditimbang dengan mizan, dan selepas ditimbang, itulah tempat terakhir kita, sama ada neraka ataupun syurga. Sekiranya amalan kebaikan lebih berat dari amalan kejahatan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Tu ya gambaran dia. Sekiranya amalan kejahatan lebih berat dari amalan kebaikan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dua sahaja tempat yang kekal di alam akhirat, iaitu neraka dan syurga. Jadi, kalau kita mahu duduk di tempat yang indah, yang sangat-sangat menakjubkan, yang sangat hebat, kita banyakkanlah melakukan amalan kebaikan. Jika kita rasa kita lebih selesa nak duduk dalam neraka, kita tahulah azab Allah tu betapa dahsyatnya. Adakah kita akan rasa takut untuk melakukan keburukan dekat dunia? Kalau kita tak rasa takut melakukan keburukan dekat dunia, itulah yang kita akan dapat, iaitu neraka. Jadi anak-anak, kuasa di tangan kita, pilihan di tangan kita, kuasa memilih, bukan kuasa ni ada kuasa, tak. Kuasa memilih ini di tangan kita. Kita nak jadi orang baik, kita pilihlah melakukan perbuatan yang baik. Kita nak jadi orang yang tak baik, kita pilihlah dunia kita untuk melakukan kejahatan. Tapi kita kena ingat, akhir hidup kita tadi bergantung kepada pilihan kita. Baik yang kita buat, syurgalah yang kita dapat. Buruk yang kita buat, nerakalah yang kita dapat. Jadi, sebagai manusia, sebagai khalifah dekat muka bumi ni, kita kena ada target kita, pilihan hidup kita, kita nak menuju ke mana, ya. Bukan saja pilihan kita untuk target kita dekat dunia, tapi kita kena bina target kita di akhirat nanti. Okey, habis tajuk mizan. Sekarang Mak Limah masuk tajuk sirat. Apa itu sirat? Sirat adalah titian yang merintangi neraka sebagai jalan. Okey, titian yang merintangi neraka. Dekat neraka tu dia melintang titian ni, dan penamat dia adalah syurga. Itu adalah sirat. Kita panggil titian sirat. Jalan ke syurga. Titian yang merintangi neraka sebagai jalan ke syurga.
Ia lebih tajam dari mata pedang atau pisau. Subhanallah, macam mana kita nak gambarkannya lebih tajam dari mata pedang atau pisau. Titian tu lebih tajam daripada mata pedang. Macam mana kita nak duduk? Kita dah nak bayangkan macam mana kita nak melalui itu kalau dia tajam kan. Dia kata lebih daripada mata pedang. Pisau kena sikit pun kita dah sakit-sakit, apatah lagi kita nak duduk di atas titian yang tajam ini. Ia lebih halus dari rambut, lebih halus dari rambut. Dia diibaratkan sehelai rambut itu dibelah lagi 7. Maknanya lebih halus lagi. Jadi kita dengar, kita akan rasa, ya Allah, macam mana kita nak melalui semua ni? Macam mana kita nak melalui semua ni, ya anak-anak? Kita takut sangat nak melaluinya. Sebut saja tajam, sebut saja halus. Kita tak boleh nak gambarkan. Kalau kita pergi camping, ada aktiviti rintangan tu, lalu atas tali yang besar ataupun titi pun kita boleh jatuh. Apatah lagi kita nak duduk di atas titian yang sehelai rambut yang dibelah 7. Okey. Semua manusia akan melalui sirat ini setelah segala amalan dihisab dan ditimbang. Semua manusia, tidak terkecuali pun, seorang pun tak terkecuali untuk melalui titian sirat ini setelah amalan mereka dihisab dan ditimbang. Okey, sekarang kita nak masuk pada gambaran semasa di titian sirat. Macam mana keadaan orang yang melalui titian sirat? Okey, yang pertama, ada yang meniti seperti kilat. Dia lalu je, dia mula je syuk, masuk dah syurga. Seperti kilat. Subhanallah. Adakah kita boleh capai ini? Tepuklah dada. Tanyalah iman dalam diri kita. Yang kedua, ada yang meniti sambil berlari. Kalau tadi dia tajam, macam mana dia berlari? Maksudnya dekat sini, orang yang banyak amalan, titian sirat tu, dia boleh nampak seluas-luasnya. Bukan seperti rambut. Sebab itulah orang yang amalan yang banyak, yang baik, yang banyak ni, dia punya gambaran nak melalui titi itu tak menakutkan, tak rasa takut. Okey. Yang ketiga, ada yang meniti sambil berjalan. Dia berjalan, lambatlah sikit nak sampai, tapi dia masih boleh melalui titian tersebut. Tapi bergantung juga jalan dia tu besar mana titi tu. Kalau banyak amalan kita, besarlah kita nampak jalan tu, mudah kita jalan. Tapi kalau sedikit amalan kita, berjalan dalam keadaan berhati-hati. Takut jatuh. Macam kita naik titi, kan, kena hati-hati, kalau tak hati-hati jatuh. Okey, ada yang merangkak. Kenapa dia merangkak? Sebab dia tak boleh nak meniti titian tersebut sebab terlalu halus. Dia cuba untuk merangkak. Adakah dia berjaya? Yang berjalan dan merangkak ni, yang ni kita susah nak kata boleh berjaya atau tak berjaya. Dia bergantung kepada amalan. Kalau berjalan tadi bergantung pada amalan. Kalau yang berlari dan yang berlari atau bergerak seperti kilat ini, memang amalan dia sangat terbaik. Okey. Namun ada juga yang tidak sempat ke syurga, telah jatuh ke dalam neraka yang sedang marak menyala. Inilah yang Maklimah cakap tadi, yang merangkak, yang berjalan. Kalau dia berjalan dalam keadaan titi itu halus seperti 7 belahan rambut, sampai ke dia ke syurga. Pasti susah dia nak sampai ke syurga, maka dia akan jatuh ke bawah, iaitu ke mana? Ke dalam neraka yang sedang marak menyala. Okey, itulah gambaran bagaimana manusia meniti titian sirat. Keadaan semasa melalui titian sirat pula. Semasa kita nak melalui titian sirat, dia bergantung kepada amalan masing-masing. Tadi Maklimah cakap tadi, bergantung kepada amalan masing-masing. Kalau kita banyak melakukan amalan yang baik, kita boleh bergerak seperti kilat. Atau kita boleh berlari.
Atau kita boleh berjalan tapi jalan tersebut kita akan nampak dia luas kan. Kita boleh berjalan cuma kita akan rasa penat sebab amalan kita mungkin tak banyak tapi kita buat kebaikan. Bagi orang yang berat amalan kebaikan, amalan kebaikan dia banyak, akan dapat melintasi titian tersebut dengan selamat. Walaupun dia berjalan, tapi dia memang banyak juga buat kebaikan, dia dapat lalui titian tersebut, walaupun ada cabaran, dia selamat sampai ke syurga. Bagi orang yang amalan kejahatan yang banyak, akan terkandas di tengah-tengah titian tersebut lalu terjatuh ke dalam neraka. Apa itu terkandas? Maknanya dia tak boleh dah nak terus. Terkandas macam bas terkandas di tepi lebuh raya. Maknanya bas itu rosak, maka dia terpaksa berhenti untuk membaiki bas tersebut. Tetapi dalam ayat ini dia mengatakan bahawa amalan kejahatan akan terkandas. Orang yang melakukan amalan kejahatan ni akan terkandas di tengah-tengah titian, lalu dia pun jatuh ke dalam neraka. Jadi itulah gambaran tentang titian sirat. Ya anak-anak, jadi sangat-sangat menakutkanlah kita bila kita mempelajari tajuk mizan dan tajuk sirat. Bagi anak-anak yang dah dengar tentang mizan dan sirat, kalau timbul dalam hati rasa takut, rasa ingin melakukan kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau anak-anak dengar tapi masih rasa macam tak ada apa-apa, kenalah sentiasa menguatkan iman kita agar kita sentiasa buat kebaikan. Baiklah, kesimpulannya kita wajib percaya bahawa mizan dan titian sirat adalah ciptaan Allah dan wujud walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ini adalah perkara yang penting yang anak-anak kena tahu. Mizan dan sirat ini dia wujud. Walaupun kita tak tahu macam mana bentuk dia, kita tak tahu macam mana, kat mana letaknya dia. Bukan letaknya dekat akhirat lah kan. Kita tak tahu macam mana bentuk dia, macam mana cara nak letakkan manusia dalam timbang tu, kita tak tahu. Tapi kita kena percaya ia ada. Walaupun kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Baiklah, habislah tajuk maklimah hari ini. Tugasan untuk antum selepas menonton video maklimah, sila jawab soalan dalam link di Google Doc yang maklimah akan bagi bersama dengan video ini. Jadi maklimah sudahi pelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.